Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 November 2023 bersama saya, Pia dan Nadia. Pengerusi Felda Ahmad Syaberi Cik serta seorang tokoh agama di Terengganu antara senarai utama untuk diketengahkan sebagai calon BN bagi pilihan raya kecil PRK Kemaman. Menurut sumber BN, kedudukan Ahmad Syaberi yang pernah menjadi ahli parlimen kawasan tersebut menjadi kekuatan kepada BN untuk merampas kerusi berkenaan. Namun, menurut sumber kepada Malaysia Kini, bekas menteri itu dikatakan telah menolak untuk dicalonkan BN pada PRK kali ini. Jelas sumber itu lagi, keputusan akhir terletak pada pucuk pimpinan sama ada tetap mahu meletakkan Ahmad Syaberi bertanding atau tidak kerana dia mempunyai peluang untuk menang. Tambahnya, UMNO juga turut mempunyai beberapa nama lain antaranya seorang mudir sebuah pusat pengajian Islam di Terengganu dan pemimpin muda untuk diketengahkan. Pada 5 November lalu, bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Said memaklumkan dia juga tidak akan bertanding pada PRK Kemaman Disember ini. Pada PRU 15 yang lalu, Ahmad tewas kepada calon Perikatan Nasional PN Cik Alias Hamid yang menang dengan majoriti lebih 27,000 undi. PRK Kemaman diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu membatalkan kemenangan Cik Alias setelah pihak pempetisyen Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil berjaya membuktikan perbuatan rasuah yang bertujuan mempengaruhi pengundi pada PRU 15. Kerajaan Negeri Melaka menafikan urusan umat Islam terutama melibatkan pelantikan jawatankuasa surau dan masjid akan dicampur tangan oleh bukan Islam. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Rahmat Mariman berkata terdapat kekeliruan dalam memahami kaedah pelantikan jawatankuasa masjid dan surau di Melaka. Tegas Rahmat, dia sendiri tidak akan membenarkan perkara itu berlaku dan pihaknya akan membuat penerangan lebih jelas agar isu tersebut tidak dipolitikkan. Terdahulu, Majlis Agama Islam Melaka MAIM melalui perkeliling bertarikh 25 Oktober memaklumkan adun kawasan yang bukan Islam boleh mencadangkan senarai jawatankuasa dengan sokongan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK atau Setiausaha Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelaras DUN yang beragama Islam. Ketetapan itu diputuskan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bersidang pada 11 Oktober bagi urusan pelantikan baharu Jawatankuasa Masjid dan Surau sesi 2024 hingga 2026. Sementara itu, memetik portal Sinar Harian Perikatan Nasional PN Melaka mempersoalkan tindakan membenarkan adun bukan Islam mencadangkan senarai jawatankuasa karya masjid dan surau di negeri terpabit. Pengerusi PN Melaka Muhammad Yadzil Yaakob berkata, syarat yang ditetapkan melalui surat dikeluarkan oleh MAIM itu disifatkan sebagai campur tangan politik. Malah menurutnya lebih mendukacitakan ia merupakan cubaan membenarkan orang bukan Islam mencampur tangan dalam urusan agama Islam. Baik, berita seterusnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengesahkan akan menghadiri sidang Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Amerika Syarikat minggu depan. Anwar berkata biarpun terdapat desakan supaya tidak menghadiri persidangan terbabit, namun dia perlu juga menjaga hubungan diplomatik, keamanan dan ekonomi. Anwar turut menegaskan bahawa dia tidak akan berganjak dalam mempertahankan keadilan dan perjuangan rakyat Palestin. Ada desakan umpamanya sekarang ini supaya saya jangan ke APEC, San Francisco. Saya kata okey, saya bincang, lihat pendirian negara semua. Setakat ini, negara ASEAN semuanya akan hadir. Negara-negara APEC yang lain, setakat yang saya tahu, semua akan hadir. Jadi apakah kita, oleh kerana kita tidak bersetuju dengan pendirian Amerika Serikat dalam isu ini, tidak akan hadir kerana bagi saya keutamaan juga menjaga hubungan diplomatik dan keamanan walaupun tidak berganjak dari sudut mempertahankan keadilan dan menyokong ini. Umpamanya saya memutuskan untuk hadir di persidangan APEC yang dihadiri oleh semua negara-negara Asia, bukan ASEAN, Asia, atas undangan Presiden Biden ke San Francisco. Ya, tentunya keputusan ini mungkin tidak menyenangkan sebagian pihak, tapi ya, kalau ia pun janganlah hukum saya sebagai pro-Israel. Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan bersama Perdana Menteri hari ini.
Untuk rekod, APEC adalah forum ekonomi serantau yang ditubuhkan pada 1989 untuk memanfaatkan saling kebergantungan yang semakin meningkat di Asia Pasifik yang bermula 11 hingga 17 November ini. Lim Guang Eng memberi tempoh 48 jam kepada Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Mohamad membuktikan dirinya mempunyai hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Pengerusi DAP itu berkata demikian selepas tular rakaman video ucapan Mastura yang menuduh Guang Eng dan bapanya Kit Siang mempunyai hubungan sepupu dengan Chin Peng dan Kuan Yew. Video yang kini viral dalam media sosial, satu ucapan yang dibuat oleh Ahli Parlimen PAS Kepala Batas di Kemaman yang merupakan satu serangan peribadi kepada saya, keluarga saya dan juga kepada pemimpin utama dalam DAP seperti Anthony Loke, seperti Ngah Koh Meng, kedua-dua menteri, seorang Ngeh Ham, Ahli Parlimen, saudari Teresa Kok, juga Ahli Parlimen. Dan jelas bahawa bukan sahaja ia satu serangan peribadi, tetapi ia berbau perkauman dan juga berhasad dengki terhadap pihak kami, khususnya kepada saya dan juga ayah saya, Tan Sri Lim Kit Siang. Sungguh pun telah bersara masih menjadi sasaran oleh Ahli Parlimen PAS Kepala Batas. Yang saya nak tegaskan di sini, saya tak ada hubungan keluarga dengan Anthony Loke, tak ada hubungan keluarga dengan Teresa Kok. Isteri saya pun tak ada hubungan keluarga dengan Teresa Kok. Tak ada hubungan keluarga dengan Ngah Koh Meng, tak ada hubungan keluarga dengan Ngeh Ham. Dan juga yang paling penting sekali, tak ada hubungan keluarga langsung dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew. Mungkin kita akan bagi sehingga hari Khamis lah. Hari Khamis. Untuk beliau tunjukkan bukti. Beliau, saya lihat tadi beliau ada di Parlimen. Saya tunggulah. Anda boleh tanya dia nanti. Sementara itu, Mastura yang ditemui di Parlimen enggan memberikan bukti terhadap dakwaannya. Mastura sebaliknya cuba mengelak daripada menjawab soalan wartawan selepas Guang Eng meminta bukti terhadap dakwaannya itu. Lepas saya tengok video sampai habis ya. Kenapa tu, Ebi? Okey. Kenapa? Tengok video sampai habis. Ha? Jadi Wabi tak akan jawab dia dalam 2 hari ke? Tak perlu menjawab soalan yang tak tahu fakta. Mastura didakwa berkata Guang Eng juga mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP lain termasuk Anthony Loke, Ngah Koh Meng, Teresa Kok dan Ngeh Ham. Kalau kita tengok dalam salah silah keluarga satu individu ni, ayah dia bernama Lim Kit Siang, anak dia nama Lim Guang Eng. Lim Kit Siang, Lim Guang Eng dua beranak. Lim Kit Siang dan Chin Peng, apa hubungan mereka? Sepupu. Siapa Chin Peng? Ketua komunis yang sebelum ni viral isu nak bawa balik Abu mayat dia ke Malaysia. Lim Kit Siang dan Chin Peng adalah sepupu. Lim Kit Siang dan Lim Guang Eng adalah dua beranak. Lim Kuan Yew, siapa? Ketua Menteri Singapura. Apa hubungan dengan Lim Kit Siang dan juga Chin Peng? Sepupu. Lim Kuan Yew, Lim Kit Siang, Chin Peng, sepupu. Nampak tak susu galur dia? Nak katakan apa? Lim Kuan Yew duduk di Singapura hari ini. Apa yang telah dia buat dekat Singapura, kita nampak model-model itu sedang
berada di Malaysia. Dan hari ini mereka tidak pernah tidur. Dan salah silah keluarga mereka akan buat sehabis daya. Tu tak habis lagi tu saya sebut nama tu. Lim Guan Eng masih ada di sidang parlimen. Teresa Kok, Wabi mana? Parlimen Seputih. Apa kaitan Teresa Kok dengan mereka ni? Teresa Kok, isteri Lim Guan Eng tu, isteri Lim Guan Eng dengan Teresa Kok, sepupu. Anak-anak menakan mereka, kalau orang Pemas sebut apa anak menakan? Anak saudara ke? Anak saudara anak saudara. Anak-anak saudara mereka yang masih lagi wujud dalam keturunan Chimping ni, keturunan Lim Kit Siang ni, yang ada di parlimen hari ni, yang ada di adun hari ni, siapa? Antaranya yang lain, Anthony Lok. Siapa lagi? Nga Komeng. Siapa lagi? Ngeh Kong Him. Ni semua nama Melayu ke nama Cina? Cina. Semua yang saya sebut ni wujud lagi tak dekat Malaysia? Hidup lagi tak? Hidup. Nak sebut apa? Agenda mereka satu keluarga. Sentiasa berjalan dan sentiasa melahirkan pengkaderan dalam kalangan ahli keluarga serta parti mereka. Dakwaan mengenai hubungan antara pemimpin DAP dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew itu bukan kali pertama berlaku. Malah pada 2017, Kit Siang sudah menafikan perkara itu selepas dikaitkan hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh berkenaan. Tidak berhenti di luar parlimen, Mastura sekali lagi diasak oleh beberapa ahli parlimen DAP supaya menjelaskan dakwaan yang dilempar kepada Guan Eng. Bagaimanapun, Mastura yang sedang berbahas di peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Perpaduan Negara enggan memberikan ruang kepada ahli parlimen berkenaan mencelah. Yang kelima, Kepala P14 butiran 17,300 Pusat Rukun Tetangga. Berapakah jumlah Kepala Patah nak bagi laluan? Ha? Tak bagi, dia tak bagi. Bagilah sikit, bagilah. Bagilah. Point of order 37/2. Apabila ahli sedang bercakap dan pihak yang sedang... Saya suruh duduk dah. Okay. Saya suruh duduk dah. Kami nak tanya pasal fitnah yang dilemparkan terhadap DAP dan saya, termasuk saya. Ini semua yang kelima, P14 butiran 17,300 Pusat Rukun Tetangga. Berapakah jumlah Pusat Rukun Tetangga yang masih aktif di setiap negeri Singapura ini? Menurut Akta Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara pada 14 Mei 2023, kira-kira 5% daripada 8,330 kawasan rukun tetangga KRT yang berdaftar di seluruh negara tidak aktif memainkan peranan di kawasan masing-masing. Dan bagaimanakah peruntukan KRT itu diagihkan? Mohon perincikan. Penyertaan anak muda dalam KRT dapat membantu mengurangkan isu sosial setempat. Kepala Batas tak bagi. Kepala Batas mencadangkan agar Kementerian Perpaduan dapat bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan dengan memasukkan program KRT ini sebagai sebahagian daripada inisiatif Rakan Muda bagi menarik minat anak muda menyertainya. Yang keenam, Kepala BP14 butiran 42,700 naik taraf bangunan arkib negara Malaysia. Taslim Dipertua, saya akhiri dengan dua pantun. Pergi kedai beli lidi, kelulusan PhD bukan dibeli. Kera lompat atas pokok, masuk dewan jangan pohok. Wallahualam. Ya. Kepala Batas, jangan bohonglah. Luar jangan fitnah. Dekat luar jangan fitnah. Baca poster fitnah ulang balik dekat dalam dewan. Ulang balik dekat sinilah. Biar kita terus bawa usul. Kepala Batas. Malu seorang muda bawa politik lama. Apa ni? Kepala Batas. Tak ada belajar ke? Sumpah maklumat dari mana? Tak ada pun. Jawablah di sini. Dengan fitnah selalu. Berdiri dan jawablah. Kepala Batas dah habis, duduklah. Apa masalah semua ni? Tak berani
Kebohongan kat luar. Masalah dia fitnah. Pengkalan cepa masalah dia fitnah. Ahli Parlimen PAS. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyelar tindakan Ketua Dewan Ulama PAS Ahmad Yahya kerana mendakwa Putrajaya bersikap apologetik dalam pendirian terhadap perjuangan Palestin. Menggelar Ahmad sebagai biadab, Anwar menegaskan bahawa kerajaan sentiasa tidak berbelah bahagi atau teragak-agak dalam memberikan sokongan kepada Palestin. Supaya jangan Ketua Dewan Ulama guna harakah mengkaitkan saya dengan Israel. Itu satu kenyataan yang biadab, yang melanggar tata susila. Fitnah yang guna serban tidak sah dan saya bantah sekeras-kerasnya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakan begitu. Ini yang saya sebut membina mahligai atas pusara. Orang mati dan kita kerja setiap hari. Bawa kes ini, minta OIC adakan sidang. Bawa China, Rusia, Brazil dan Ireland, Bolivia, bincang dengan Kishida, Jepun, dengan Rutte, Netherlands dan minggu ini dengan naib Presiden China. Tapi sewenang-wenang berikan hukuman biadab dan kurang ajar untuk ya, apakah perkataan biadab dan kurang ajar boleh digunakan dalam Dewan mulai sekarang? Boleh. Kalau baca kenyataan, saya minta beluran baca harakah. Gambar saya dengan bendera Israel belakang. Ya, saya bawa. Biadab dalam tu tak boleh guna. Mana boleh Dewan Ulama cakap macam itu? Cakap pasal Islam. Perkataan tersebut. Bawa bantahan, boleh bawa pada ni. Baik, yang dalam tersebut tu dia echo apa yang tertulis dalam surat khabar. Ahmad yang juga ahli Parlimen Pokok Sena kemudiannya bangun untuk memberikan penjelasan terhadap pernyataan Anwar. Kata Ahmad, laporan portal rasmi PAS itu bukan bersifat tuduhan kerana terdapat tanda soal di akhir tajuknya. Anwar kemudiannya menjelaskan dirinya marah dengan tindakan akhbar harakah yang memaparkan gambarnya dengan bendera Israel. Terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi yang Muhammad harus faham, ya. Yang Muhammad pun rasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya, itu saya rasa harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal-soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Ernadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.